Syirik according to scholars from the four mazhab. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah baru saja habis mengkaji dan meneliti buku ini, yang mana saya mendapati ia sebuah buku yang sangat bagus. Ia disusun oleh Syekh Muhammad Al-Khumayis, Profesor Faculty of Usuluddin, Imam University Riyadh. Dia asalnya adalah 4 risalah yang berasingan, tetapi kemudian dihimpun menjadi sebuah buku dan diterjemah ke bahasa Inggeris oleh Abdul Haq Al-Ashanti. Okey, dan diberi tajuk Syirik menurut para imam, para sarjana daripada kesemua 4 mazhab. Okey, kenapakah buku ini ditulis? Apakah sebab yang melatar belakangi penulisan buku ini? Okey, menurut Syekh Muhammad Al-Khumayis, apabila dibicarakan tentang akidah, keyakinan ataupun amalan yang boleh membawa kepada syirik, seperti istighosah, yang ini meminta tolong kepada sesama makhluk, apa yang merupakan hak Allah, seperti sujud kepada kubur, seperti tawaf kepada kubur, seperti melakukan sembelihan kerana ahli kubur, kerana bernazar, bernazar kerana ahli kubur. Akidah-akidah ataupun amalan-amalan itu dikatakan adalah syirik besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Apabila dikatakan sedemikian, sebahagian orang ada yang mengkritik, mengatakan itu hanyalah pandangan Ibnu Taimiyah, itu hanyalah pandangan Ibnu Qayyim, itu hanyalah pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Sarjana-sarjana lain, imam-imam lain, tokoh-tokoh lain tidak pula ada yang berpandangan sedemikian, tidak pula ada yang berfatwa sedemikian, tidak pula ada yang mengkritik tentang amalan tabarruk. Apa salahnya kita nak menyentuh-nyentuh, nak peluk-peluk, nak cium-cium batu nisan di kubur, nak bertabarruk dengan syekh atau wali atau orang soleh yang dikebumikan di situ? Kenapa pula dikatakan perkara itu bid'ah? Kenapa pula dikata perkara itu boleh membawa kepada syirik? Jadi Syekh Muhammad Al-Khumayis, beliau menulis buku ini, ataupun lebih tepat beliau menyusun 4 risalah bagi membuktikan bahawa akidah dan amalan yang dikatakan syirik itu bukanlah semata-mata pandangan 3 tokoh itu, bukanlah semata-mata pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukanlah semata-mata pandangan Imam Ibnu Qayyim, bukanlah semata-mata pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi juga merupakan pandangan para imam, para tokoh, para sarjana daripada kesemua 4 mazhab. Jadi risalah yang pertama ataupun tertib susunan dalam buku ini mula-mula dikemukakan pandangan-pandangan daripada para sarjana, para tokoh, para imam dalam mazhab Maliki. Kemudian dikemukakan pula pandangan daripada mazhab Hanafi, kemudian pula daripada mazhab Asy-Syafi'i, dan akhirnya daripada pandangan tokoh-tokoh sarjana-sarjana mazhab Hanbali. Kesemua 4-nya membicarakan tentang syirik. Mereka memang ada bicarakan tentang amalan-amalan, keyakinan-keyakinan lain yang boleh menyebabkan syirik, seperti bersumpah dengan seseorang atau sesuatu selain Allah, seperti menggunakan tamimah, yang ini tangkal. Tetapi kesemua 4 mazhab ini kebanyakan fokus mereka apabila membicarakan tentang keyakinan atau amalan yang merupakan syirik atau boleh membawa kepada syirik. Kebanyakan tokoh dalam 4 mazhab ini memberi fokus kepada apa yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam di kubur-kubur, kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur wali-wali, syekh-syekh, dan yang didakwa sebagai kubur sekian-sekian Nabi. Padahal tak ada bukti pun bahawa yang dalam kubur itu ialah Nabi tersebut. Itu hanya dakwaan mereka sahaja. Jadi ini membuktikan bahawa tokoh-tokoh sarjana daripada kesemua 4 mazhab tersebut juga mengatakan bahawa keyakinan dan amalan tersebut, saya ulangi, apakah amalan itu? Istighosah, yang ini meminta tolong apa yang merupakan hak Allah, tetapi memintanya daripada sesama makhluk, khasnya makhluk yang telah pun meninggal dunia. Solat dan sujud kepada ahli kubur, tawaf di sekeliling kubur,
okey, dan juga amalan melakukan sembelihan kerana ahli kubur, bernazar kerana ahli kubur. Okey, perkara-perkara ini juga telah dihukum syirik oleh tokoh-tokoh daripada kesemua 4 mazhab. Okey, yang lebih menarik juga apabila membicarakan tokoh-tokoh daripada mazhab Hambali yang turut menyatakan bahawa itu adalah keyakinan dan amalan yang syirik, pengarang yang ini Syekh Muhammad Al-Khumayyiz apabila menukil pandangan-pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Hambali, beliau menukil tokoh-tokoh kecuali 3, kecuali Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab 3 tokoh ini ialah dalam mazhab Hambali, tetapi dia nak menjawab ataupun membetulkan salah faham bahawa kononnya hanya 3 tokoh ini saja yang berpandangan keyakinan dan amalan itu adalah syirik. Lalu beliau nak membuktikan bahawa tokoh-tokoh lain dalam mazhab Hambali juga berpandangan itu adalah keyakinan dan amalan yang syirik atau boleh membawa kepada syirik. Bukan semua automatik syirik, tetapi ada amalan-amalan yang sangat dekat dan ia boleh membawa kepada syirik jika seseorang itu tersalah dalam keyakinannya dan amalannya. Baik, apabila membicarakan bagi setiap mazhab, tertibnya ialah pertama definisi syirik bagi setiap mazhab itu, which is hampir sama. Kemudiannya apakah amalan dan keyakinan yang boleh menyebabkan syirik. Seperti yang mana saya katakan, keempat-empat mazhab banyak memberi fokus kepada keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan yang ada kaitan dengan kubur. Okey, sebab sebagaimana yang saya ada jelaskan dalam video yang lain, bahkan video sebelum ini ya, berjudul Benarkah Wahabi Melarang Ziarah Kubur, ada saya jelaskan daripada zaman awal, daripada zaman Nabi Nuh sehinggalah ke zaman umat Muhammad, antara perkara syirik yang banyak berlaku ialah ada kaitannya dengan kubur. Syirik yang berkaitan dengan bersumpah dengan seseorang selain Allah, itu ialah syirik kecil dan jarang-jarang berlaku. Mungkin di kalangan orang Arab mereka bersuka sumpah, okey, tetapi di kalangan kita di Malaysia kalau nak bersumpah mesti demi Allah kan. Okey. Ataupun menggunakan tangkal. Okey, ada sebahagian segelintir. Tapi banyak syirik yang berlaku ialah apa yang berkaitan dengan kubur. Ada yang berkaitan. Jadi kubur itu menjadi pusat pusat ibadah, dan di mana mereka memiliki ibadah dan keyakinan tertentu dengan kubur tersebut, dan di sinilah banyak berlaku syirik. Okey, jadi tertibnya pertama definisi syirik, kedua jenis-jenis ataupun amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang membawa kepada syirik, dan yang ketiga para tokoh, para imam, para sarjana dalam semua 4 mazhab ini juga, mereka juga bukan sekadar melarang syirik, tetapi mereka juga menutup pintu-pintu jalan-jalan yang boleh membawa kepada syirik. Dan dalam kes ini apabila merujuk kepada kubur, mereka daripada awal lagi pun juga telah pun menerangkan kenapa Rasulullah SAW melarang sebarang bentuk binaan di atas kubur. Kenapa baginda melarang dalam satu riwayat memasang lampu-lampu di atas kubur, dan macam-macam lagi yang berkaitan dengan kubur ya. Jadi penulis berjaya membuktikan bahawa perkara ini bukanlah semata-mata pandangan 3 tokoh itu, yang ini Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi juga merupakan pandangan tokoh-tokoh daripada semua 4 mazhab. Sebab itulah judul buku ni Syirik According to Scholars from the 4 mazhab ya. Okey, jadi sebuah satu bacaan yang baik. Saya beli di Dakwah Corner, kedai buku Dakwah Corner di Malaysia je. Okey, walaupun terbitnya di England rasanya. Di UK ya, di UK, tapi saya beli di Dakwah Corner, sebuah kedai buku di Petaling Jaya yang berhampiran dengan Masjid Bulan. Okey, Masjid Bulan, sebab saya order online. Okey. Jadi di sana ada buku-buku agama yang bagus, termasuklah juga buku-buku agama dalam bahasa Inggeris yang bagus. Saya memesan di sana. Kalau sesiapa yang nak boleh pesan di sana. Tapi rasanya stok memang tak banyak lah, sebab mereka tak bawa masuk banyak-banyak. Tak ramai yang nak baca buku macam ni. Jadi inilah sedikit ulasan saya tentang buku ini. Jadi sebagai kesimpulannya, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang dikatakan sebagai syirik,
yang ada berkaitan dengan kubur, itu bukanlah semata-mata pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, bukanlah semata-mata pandangan Ibn Qayyim, bukanlah semata-mata pandangan Ibn Taymiyah, atau pada masa kini ia bukanlah semata-mata pandangan mereka yang dituduh sebagai Wahabi, tetapi ia merupakan pandangan daripada para tokoh, para sarjana, daripada kesemua 4 mazhab Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.